Allahumma barik wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Kita sambung perkara ke-6, adab berpuasa. Perkara ke-6 yang penting untuk diambil berat oleh orang yang berpuasa ialah perlu ada perasaan takut selepas menunaikan puasa kerana tidak tahu sama ada puasa kita itu layak diterima ataupun tidak. Perasaan demikian perlu juga ada pada akhir setiap ibadat yang lain. Ini kerana mungkin ada kesilapan yang kita tidak sedar. Lalu kerana kesilapan itu ibadat kita dicampakkan ke muka kita, yakni ia tidak diterima. Nabi SAW bersabda, ramai orang yang baca Al-Quran sedangkan Al-Quran terus melaknati mereka. Sabda Nabi SAW lagi, antara orang yang mula-mula akan dipanggil, akan dibuat keputusan pada hari kiamat ialah seorang syahid. Dia akan dipanggil dan akan diingatkan kembali akan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya di dunia. Dia akan mengakui semua nikmat itu dan kemudian dia akan ditanya, apakah yang telah dilakukannya untuk menunaikan hak-hak nikmat tersebut? Dia akan berkata, saya telah berjihad di jalanmu sehingga saya telah gugur syahid. Lalu dikatakan kepadanya, kamu dusta, kamu telah berjihad supaya orang mengatakan bahawa kamu seorang pahlawan, dan itu telah pun diperoleh. Selepas itu dia diperintahkan supaya diheret dalam keadaan muka terlangkup ke bawah dan kemudian akan dilontarkan ke dalam neraka jahanam. Demikian juga seorang alim akan dipanggil. Dia pun akan diingatkan kembali akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian akan ditanya apakah yang telah dilakukannya terhadap nikmat-nikmat itu. Dia akan berkata, saya telah belajar ilmu dan mengajar orang lain dan saya telah membaca Al-Quran demi keredaanmu. Akan dikatakan kepadanya, kamu dusta. Semua itu telah dilakukan supaya dikatakan kamu seorang alim dan itu telah diperoleh. Dia juga akan diperintahkan supaya diheret dalam keadaan terlangkup dan dilontarkan ke dalam neraka jahanam. Demikian juga seorang hartawan akan dipanggil. Setelah ditanya tentang nikmat-nikmat Allah SWT dan pengakuannya telah diambil, maka dia akan ditanya, apakah amal yang telah kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat Allah SWT itu? Dia akan berkata, tidak ada satu jalan kebajikan pun yang saya tidak belanjakan harta saya. Maka dikatakan kepadanya, kamu dusta. Itu semua dilakukan supaya kamu digelar seorang dermawan dan itu telah diperolehi. Dia juga akan diperintahkan supaya diheret dalam keadaan terlangkup dan dilontarkan ke dalam neraka jahanam. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Ini semua adalah natijah daripada niat yang tidak betul. Banyak cerita seumpama ini telah disebutkan dalam hadis. Oleh itu, di samping menjaga niat masing-masing, mereka yang berpuasa hendaklah sentiasa menaruh perasaan takut terhadap keadaan demikian dan sentiasa berdoa supaya Allah menjadikan puasanya sebagai penyebab keredaan Allah SWT. Ini adalah 6 perkara yang penting untuk orang-orang yang soleh, orang soleh yang biasa. Untuk Ahlullah dan para mukarrabin ada satu lagi perkara ditambah menjadikan kesemuanya 7. Perkara itu ialah menjaga hati supaya tidak memberi tumpuan kepada segala sesuatu selain daripada Allah SWT, sehingga memikir dan merancang semasa berpuasa untuk mendapatkan sesuatu, untuk berbuka pun dianggap sebagai satu kesalahan. Setengah Ahlullah menulis bahawa semasa berpuasa pergi untuk mendapatkan sesuatu untuk berbuka pada waktu petangnya pun adalah salah kerana ini menunjukkan kurangnya pergantungan kepada janji rezeki pada Allah. Para mufassir menulis bahawa ayat kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, bermaksud puasa difardukan ke atas setiap anggota pada diri seorang. Puasa lidah adalah untuk mengelakkan diri daripada berbohong dan seumpamanya. Puasa telinga adalah berjaga-jaga pada mendengar sesuatu yang haram. Puasa mata adalah berjaga-jaga pada perkara-perkara dosa dan yang melalaikan, dan demikianlah juga untuk semua anggota yang lain. Sehingga kan puasa nafsu adalah untuk mengelakkan diri pada tamak dan tuntutan syahwat. Puasa hati pula ialah mengosongkan hati pada cinta dunia. Puasa roh adalah memelihara diri pada semua kelazatan walaupun kelazatan akhirat. Dan puasa sir khas, yakni puasa bahagian kalbu dan sanubari yang paling khusus, adalah mengawal diri daripada memberi tumpuan kepada sesuatu selain daripada Allah SWT. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah ya bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.